Assalamualaikum, apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Cikgu doakan kamu sentiasa berada dalam keadaan sihat dan ceria. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, suka untuk cikgu ingatkan, kita masih lagi berhadapan dengan penyakit COVID-19 yang boleh membahayakan diri kita. Oleh itu, cikgu harap kamu semua teruskan mengamal amalan norma baharu iaitu elakkan 3S dan amalkan 3W. Okey, apa itu S yang pertama? Okey, elakkan tempat yang sesat. Contohnya pasar Jumaat ke, kan? Tunas Manja ke, Fresh Mart ke. Okey, yang kedua, tempat yang sempit. Elakkan tempat yang sempit dan tertutup. Contohnya dalam lift. Okey, S yang ketiga, elakkan bersembang dekat-dekat. Teruskan amal 3W iaitu wash, cuci, kerap cuci tangan dengan air menggunakan sabun. Yang kedua, wear, pakai penutup mulut dan hidung jika bergejala. Nak keluar je rumah mesti pakai mask. Jangan lupa tu. Okey, yang ketiga, warn, amaran, elak bersalaman dan atau bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin, lakukan disinfeksi, duduk di rumah dan juga dapatkan rawatan jika bergejala. Jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Selamat datang ke kelas cikgu Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar. Okey, pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran bab 5 iaitu tentang pengawetan makanan. Tajuk kita pada hari ini ialah mengenal pasti ciri-ciri makanan rosak dan punca makanan rosak. Apa yang menyebabkan makanan kita menjadi rosak? Dah tak boleh makan dah. Okey. Cikgu harap pada akhir pembelajaran kita nanti kamu dapat menyebut 2 ciri-ciri makanan rosak dan juga 1 punca yang menyebabkan makanan menjadi rosak dengan betul. Okey? Okey. Kenapa kita kena tahu sebelum kita makan? Murid-murid, kita perlu tahu cara mengenal pasti makanan elok dimakan ataupun tidak. Sebelum kita makan tu, kita kena tahu makanan ni dah boleh makan ke dah tak boleh makan dah. Kan? Kadang-kadang kita tengok makanan tu pun kita dah tahu. Oh, yang ni dah basi ni. Yang ni dah rosak ni. Yang ni mesti dah masam ni, kan? Kita dah boleh tahu dah makanan tu rosak ataupun tidak. Kenapa kita perlu tahu makanan masih elok ataupun tidak? Mestilah kita kena tahu, kan? Sebab kita tak nak supaya kita terhindar daripada terkena penyakit. Contohnya penyakit apa? Siapa tahu? Penyakit cirit birit. Siapa yang pernah kena cirit birit tu dia tahulah, kan? Okey? Baiklah. Ini adalah ciri-ciri makanan rosak. Okey? Yang pertama ada 4 ciri. Yang pertama iaitu bau yang tidak menyenangkan. Yang kedua, berubah tekstur. Yang ketiga, berubah warna. Dan yang keempat, berubah rasa. Okey, kita tengok yang pertama, bau yang tidak menyenangkan. Okey, contoh yang cikgu bagi ni ialah kerang. Kan, contoh paling senang kerang. Siapa suka makan kerang? Okey, bulan puasa biasanya banyaklah kerang ni, kan? Okey. Kerang ni kalau kita rebus dengan serai, bawang apa semua, kan, memang sangat sedap. Wangi pun wangi. Tapi bila kerang ni kita biarkan je tak tutup, lepas tu terdedah je, dia akan lama kelamaan dia boleh menyebabkan berbau busuk. Kan, berbau busuk, semua bak satu rumah bau busuk. Itu memang kita tak boleh makan. Okey, yang kedua berubah tekstur. Cuba tengok buah tomato tu. Dah jadi apa dah?
makan, dia dah berkulat dah. Dia dah rosak, dia dah lembik dah, dia dah dah lebam, masam, dah tak boleh makan dah. Okey? Ya, kalau kita makan mesti kita akan sakit perut. Okey, yang ketiga, siapa tak kenal gambar yang ketiga tu? Kan. Sebelum datang sekolah mestilah kita makan dulu kan. Biasa mak kita buat sarapan pagi, buat roti telur kan. Cuba tengok roti tu. Roti tu dah berubah warna, dah nampak dah ada tumpuk-tumpuk warna kelabu. Lepas tu nampak macam nak kuning-kuning dah, ada warna hitam. Itu menunjukkan roti tu dah rosak dan tak boleh makan. Sebab dah berkulat, dah tak jadi warna putih dah. Kan. Yang keempat ialah berubah rasa. Kalau sebelum ni sayur, kalau kita makan nasi nak kena ada sayur kan, sebab menambah selera lagi. Tapi sayur yang dah rosak tu kita tak boleh makan. Mungkin dia dah rasa lembik, berubah warna dah sayur tu. Okey, dah hanyir. Macam itulah. Dah tak boleh makan. So, kalau kita nak pergi pasar ke, nak pergi beli sayur, kita kena pandai juga pilih sayur tu segar. Okey, jangan beli yang dah layu. Nanti dia tak tahan lama. Okey. Cikgu ulang, ciri-ciri makanan rosak ni ada 4. Yang pertama, bau yang tidak menyenangkan, berubah tekstur, berubah warna, dan yang keempat, berubah rasa. Boleh? Okey. Cikgu teruskan dengan punca makanan rosak. Siapa tahu punca tu apa? Punca tu sebab. Sebab, kenapa? Cikgu, kenapa roti tu boleh jadi berkulat? Macam mana buah tomato tu boleh jadi lembik, cikgu? Kenapa sayur tu boleh jadi layu, cikgu? Macam itulah. Okey. Macam itulah contohnya. Okey. Punca makanan rosak ataupun sebab makanan rosak ni, sebabnya pembiakan mikroorganisma. Okey, pembiakan mikroorganisma. Mikroorganisma tu apa? Mikroorganisma tu ialah benda yang sangat halus, benda yang sangat halus dan hidup. Okey, mikro tu bermaksud sangat halus. Okey, mikro tu bermaksud sangat halus, dan organisma tu bermaksud hidupan. Jadi hidupan yang sangat halus. Di mana terdapat mikroorganisma ni? Sebenarnya, mikroorganisma ni ada je di sekeliling kita. Contohnya, di udara, dalam air, dalam makanan, dalam tanaman dan dalam badan kita. Kan? Okey, boleh ke kita lihat mikroorganisma tu? Okey, tadi kan cikgu cakap mikroorganisma tu sangat halus. So, kita tak boleh nampak. Jadi, mikroorganisma ni sangat halus. Tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi, kalau kita nak tengok mikroorganisma ni, kita kena guna apa? Kita kena guna mikroskop untuk melihat, untuk tengok macam mana mikroorganisma ni. Okey? Okey, buat pengetahuan kamu semua, mikroorganisma ni dia wujud dalam pelbagai bentuk dan juga pelbagai saiz. Okey? Okey, senang cerita, mikroorganisma ni sebenarnya kulat yang boleh merosakkan makanan. Okey? Yang terdiri daripada yeast, kan, kulapuk, lepas tu penicillium, macam-macam lah kulat ni. Okey? Kulat ni dia hidup di tanah, di dalam tanah, sampah sarap dan juga di atas organisma lain, dan salah satunya dalam di makanan lah. Okey, itulah yang menyebabkan makanan kita mudah rosak. Kenapa? Okey, kita undur balik. Okey, sebab pembiakan mikroorganisma ni dia suka pada keadaan yang lembap. Okey, suhu yang sesuai. Okey, udara, dia suka duduk di tempat-tempat yang lembap. Jadi,
Kalau kita tak tutup makanan kita, kalau kita biarkan makanan kita tu terdedah je, kulat akan membiak di makanan kita dan menyebabkan makanan kita tu dah tak boleh makan, dah rosak. Okey. Okey. Boleh faham tak anak-anak murid cikgu semua? Okey. Cikgu ulang balik. Ciri-ciri makanan rosak yang kita belajar hari ini ialah ciri-ciri makanan rosak. Yang pertama, bau yang tidak menyenangkan. Yang kedua, berubah tekstur. Yang ketiga, berubah warna. Dan yang keempat, berubah rasa. Jadi, cikgu harap lepas ni, sebelum makan, kamu mestilah basuh tangan kan? Lepas tu, kamu mesti kenal sama ada makanan itu boleh dimakan ataupun telah rosak kan. Jangan tengok pizza, sedapnya pizza ni kan. Sedapnya pizza ni. Padahal pizza tu dah basi kan. Kamu makan juga. Apa akibatnya? Akibatnya kamu akan dapat cirit birit. Okey. Setakat itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat mengenal pasti makanan yang telah rosak sebelum kamu makan. Assalamualaikum semua murid-murid. Jaga diri.